العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita dapat gunakan nikmat tersebut untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung tajuk amal ibadat ketika mana usia senja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk tajuk ni, saya nak respon sedikit tentang isu yang dikeluarkan oleh duta Palestin di Malaysia pada minggu lepas. Dia sebut, dia kata sumbangan rakyat Malaysia, NGO di Malaysia, tak sebut NGO mana, tidak sampai kepada beliau dan tidak sampai kepada Menteri Wakaf di Palestin. Jadi saya nak jawablah sikit tuan-tuan ni. Amam Palestin ke NGO mana dekat Malaysia ni ke tuan-tuan, kita kutip dana, memang kita tak bagi tuan-tuan kepada orang kerajaan. Kita tidak bagi kepada duta, kita tidak bagi kepada PA duta. Kita direct kepada rakyat Palestin. Kenapa kita tidak melalui kerajaan? Kerajaan yang memerintah tuan-tuan dekat tebing barat, West Bank, PLO lah. Jadi duta tu adalah daripada PLO. Yang pertamanya, kita tidak pernah melalui orang tengah. Sebarang sumbangan Palestin, aman Palestin ke, kita tidak pernah melalui orang tengah dan kita tidak pernah menggunakan orang kerajaan lah, duta dan seumpamanya. Kita direct kepada sasarannya dan kita lebih fokuskan kepada rakyat, terutama di Gaza. Gaza ni memang tidak ada peruntukan dan diperintah oleh pembangkang Hamas. Sebab itulah dana yang Liga Negara-Negara Arab bagi tuan-tuan kepada PLO memang tak sampai kepada Gaza. Gaza ni dianak tiri, dahlah dijajah oleh Israel. Israel bagi kuasa sikit aja tuan-tuan kepada PLO. PLO ni tunjuk something tuan-tuan, dapat kuasa sedikit pun dia tunjuk something. Sedangkan Palestin seluruhnya masih lagi duduk di bawah penjajahan Israel. Jadi Gaza yang paling menderitanya. Sebab itulah kita fokuskan kepada Gaza. Kalau kita fokuskan kepada Baitul Maqdis pun, di West Bank pun, kita hanya fokuskan kepada Masjid Al-Aqsa sahaja. Dan kita tidak melalui orang tengah, kita tidak melalui orang kerajaan. Masa Yasir Arafat mati dahulu tuan-tuan ingat lagi, 60 juta USD dolar tuan-tuan di dalam akaun Switzerland dia. Itu semua duit tuan-tuan yang Liga Negara Arab bagilah kepada rakyat Palestin masuk dalam akaun peribadi dia. Itulah sejarah PLO-nya tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok perjuangan PLO ni, tak ada apa-apa. Sedangkan Hamas yang berjuang di Gaza daripada tahun 2006 sampai ke sekarang, walaupun diserang oleh Israel, masih lagi dapat istiqamah, masih lagi dapat mempertahankan saki-baki bumi umat Islam. Jadi itulah jawapannya tuan-tuan. InsyaAllah dana yang disalurkan kepada aman Palestin InsyaAllah sampai kepada sasarannya. Dan aman Palestin baru balik daripada Syria. Dalam tempoh 2 bulan ni, bulan Januari kita hantar 500,000 ke Lebanon sepadan dengan Syria. Dan pada bulan Februari ni tuan-tuan, 2-3 hari, 2-3 minggu lepas, 2 minggu lepas baru balik daripada Syria, hantar pula 500,000. Maknanya 1 juta dah tuan-tuan kita hantar dalam tempoh 2 bulan. Jadi nak habis musim sejuk ni, sampai ke bulan 3, bulan 4 ni tuan-tuan, dijangka 1.5 juta lagi kita hantar. Seperti mana tahun lepas 2.5 juta, pada tahun ini pun target kita 2.5 juta juga kita akan hantar ke Syria. Itu di Syria sahaja. Dan kita tahu di Syria ni lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Itulah nasib saudara kita tuan-tuan
di bumi Palestin, di Syria, jangan kita lupa. Dan dalam tempoh 2-3 hari ini kita dikejutkan pula keadaan umat Islam di India. Berlaku rusuhan kaum di sana sangat teruk. Umat Islam menjadi sasaran, rumah mereka dibakar, kereta mereka dibakar, mereka dipukul, gadis-gadis, isteri-isteri diperkosa oleh Hindu-Hindu, tuan-tuan. Jadi itulah nasib saudara kita di sana, tuan-tuan. Jadi kerajaan tidak berpihak kepada umat Islam. Bahkan kita tahu parti PJB ini adalah parti pelampau Hindu. Apa yang perlu kita lakukan selain daripada doa adalah memberi tekanan kepada kerajaan Malaysia. Dan bayangkan kalaulah kerajaan ini diperintah oleh orang bukan Islam, tuan-tuan, lebih dahsyat lagi lah saudara kita yang berada di sana. Dahlah Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, tak boleh nak bercakap apa. Tuan-tuan, balik ke India memang kena mati, kena bunuh lah. Duduk dekat sini pun tak boleh nak buat apa dah sekarang ni. Maknanya walaupun mereka ini minoriti, orang yang bukan Islam, orang Hindu ni minoriti, tetapi dengan sedikit kuasa yang mereka perolehi, mereka boleh lakukan apa saja. Dan bayangkan jika sekiranya mereka berkuasa penuh, tuan-tuan. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi umat Islam di seluruh dunia. Jadi cuaca pada hari ini cukup panas. Iklim negara Malaysia pun, tuan-tuan, politik negara Malaysia pun cukup panas. Jadi saya tak nak ulah tentang perkara tersebut. InsyaAllah kita masuk kepada tajuk kita, amal ibadat ketika mana usia senja. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam satu hadis yang diriwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Jadi satu hari Muaz bin Jabal ni, tuan-tuan, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan yudkhilunil jannah, yang boleh masukkan aku dalam syurga, dan wayubaiduni anin nar, dan boleh menjauhkan aku daripada api neraka. Jadi hebatnya para sahabat ni, tuan-tuan, dijumpa dengan Nabi tak minta projek dan tak minta jawatan, tuan-tuan, tetapi dia minta satu benda yang sangat penting dalam hidup, dunia dan akhirat. Itulah dia kebahagiaan kita, dunia dan akhirat. Apabila kita selamat, tuan-tuan, di dunia, insya-Allah kita akan selamat akhirat. Amalan yang boleh kita buat di dunia ini yang menyelamatkan kita daripada tarikan api neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, laqad sa'alta an azim. Benda yang kamu tanya ni benda yang sangat serius, benda yang sangat besar. Jadi masalah dosa, pahala, neraka, syurga ni bukan benda yang main-main, tuan-tuan. Daripada bab ibadat, bab muamalah, sampai ke bab politik dan memerintah negara, kita kena ambil berat. Jadi perkara yang berkaitan dengan syurga, neraka ni bukan sahaja bab ibadat je. Bab makan minum termasuk sekali, bab pendidikan pun masuk sekali, bab sosial pun masuk sekali, sehinggalah bab politik. Silat-silat, tuan-tuan, politik ni juga boleh menjauhkan kita, boleh membawa kita kepada neraka, dan menjauhkan kita daripada api neraka dan menjauhkan kita daripada syurga. Sebab itulah Nabi kata, laqad sa'alta an azim, benda yang kamu tanya ni adalah benda yang sangat besar. Benda yang sangat besar. Syurga, neraka ni, tuan-tuan, benda yang sangat besar. Begitulah hidup kita ni, tuan-tuan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita, Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia. Apabila Allah tidak suka kepada kita, Allah akan sibukkan kita ni, tuan-tuan, dengan urusan dunia. Nah, orang yang datang ke masjid adalah di antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sukalah. Sibuk sekali macam mana sekalipun, tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat datang ke masjid. Itu tandanya kita ni disayangi oleh Allah. Tapi kalau Allah tak suka kepada beliau, Allah akan sibukkan dia, tuan-tuan, dengan pekerjaan, sibukkan dia dengan keluarga, sibukkan dia waktu maghrib seperti ini, tuan-tuan, nak uruskan anak, sibukkan, tuan-tuan, duduk jogging lagi, sibuk dekat main bola lagi, tuan-tuan. Jadi Allah akan sibukkan kita dengan dunia. Itulah tandanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada kita. Kadang-kadang Allah akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak. Waktu seperti inilah, tuan-tuan. Nah,
Anak-anak nak mandilah. Padahal boleh anak mandi sendiri. Dah. Mandi awal-awal kok. Lepas mandi jom kita pergi ke masjid. Contohnya, ajak anak datang ke masjid. Ajak isteri datang ke masjid. Waktu seperti inilah kalau orang perempuan tuan-tuan duk sibuk masak lah. Duk sibuk sediakan makanan untuk suami lah, untuk anak lah. Padahal boleh makan awal. Ataupun boleh makan lewat sedikit. Ataupun tak payah masak, datang ke masjid. Masjid dah sedia dah. Masak tuan-tuan. Dah. Itulah tanda ni Tuhan. Tuan-tuan tak suka kepada kita. Tuhan sibukkan dengan urusan dunia ni tuan-tuan. Allah sibukkan kita dengan menjalani perniagaan contohnya. Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan kita dengan menambahkan harta benda. Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan kita dengan urusan mencari pengaruh, pangkat, kuasa. Padahal keutamaan kita, autoriti kita, waktu yang seperti ini adalah kita datang ke masjid. Nah, tak ada lah waktu yang lain tuan-tuan untuk kita istiqamah duduk dalam majlis ilmu sembahyang berjemaah melainkan waktu maghrib dengan isyak. Cuba kita fikir dalam hidup kita ni. Tuhan kurniakan umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dah masuk usia senja. Masih lagi disibukkan dengan urusan dunia. Masih lagi disibukkan dengan anak-anak. Masih lagi tuan-tuan disibukkan dengan urusan perniagaan. Sedangkan waktu yang seperti inilah sepatutnya kita sibukkan urusan dengan akhirat. Kita dah tak lama dah. Esok lusa dah kita akan mati. Kita akan bertemu dengan Allah. Dan apabila kita bertemu dengan Allah, adakah kita yakin kita akan dapat membawa amalan kita bertemu dengan Allah? Itulah amalan yang akan kekal abadinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang mana tidak ada manfaat baik harta benda ataupun anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera ketika mana kita menghadap Allah bergantung kepada amal ibadat kita. Amal ibadat kita yang tuan-tuan, yang sepatutnya kita ni jangan abaikan adalah di mana kita dapat istiqamah sembahyang berjemaah maghrib, isyak dan duduk di dalam majlis ilmu ni. Satu fadilat dan kelebihan yang sangat besar. Maka alangkah ruginya kerana kesemuanya ini kita akan tinggalkan suatu hari nanti. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala cintakan kita tuan-tuan, maka Allah akan sibukkan dunianya. Allah akan menyibukkan dunianya hanya dengan ibadat kepada Allah. Allah akan sibukkan dunianya dengan hanya beribadat kepada Allah. Maknanya kita menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita beribadat kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala cintakan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala akan sibukkan lidah kita sentiasa basah berzikir menyebut nama Allah. Allah akan sibukkan kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang mulia seperti masjid, ke majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakkan anggota tubuh badan kita tuan-tuan dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi itulah tuan-tuan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata laqad sa'alta an azim. Benda yang kamu tanya ni hai Muaz adalah benda yang sangat besar. Innahu la yassaru man yassarullahu alaihi, dan Allah akan mempermudahkan. Allah akan mempermudahkan kepada sesiapa yang Allah nak mempermudahkan untuk dia sibukkan dengan akhirat ni. Tapi kalau Allah tak suka kepada kita, Allah akan sibukkan kita dengan dunia. Sesiapa yang Allah suka kepada kita, Allah akan pemudahkan bagi kita ni tuan-tuan, sehinggalah kita sibuk dengan urusan akhirat. Kalau Tuhan tak suka kepada kita, seperti mana kita sebut tadilah, Allah sibukkan kita dengan anak, dengan isteri, dengan keluarga, dengan pekerjaan dan seumpamanya. Maka Nabi SAW menjelaskan di antara amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka ni tuan-tuan, 4 perkara. Nabi sebut 4 perkara ni tuan-tuan. Kalau kita buat 4 perkara ni tuan-tuan dengan sebenar-benarnya, insya-Allah mati kita tuan-tuan masuk syurga dah, jauh daripada api neraka. Yang pertama kata Nabi, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita menyembah Allah dan janganlah kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi tuan-tuan, ibadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat ni adalah satu tuntutan yang sangat besar. Tujuan kita dihidupkannya pun adalah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat ni bukan hanya tertumpu di dalam bab sembahyang, puasa, zakat sahaja. Semua kehidupan kita,
Sehinggalah di dalam bab ekonomi hendaklah kita menjadikan Islam sebagai cara hidup kita. Politik pun macam tu juga. Jangan kita mensyirikkan Allah di dalam urusan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tuqimus solah. Kemudian jangan sekali-kali kita tinggalkan sembahyang kita. Wa tu'tiyaz zakah. Jangan kita tuan-tuan abaikan tentang zakat ni. Kita zaman muda-muda dulu tunai tak zakat tuan-tuan? Cuba kita fikir. Seperti mana sembahyang wajib kita qada, zakat juga wajib kita qada. Sejak kita bekerja tuan-tuan, sejak daripada kita bekerja, kita dah ada pendapatan kita sendiri, kita keluar tak zakat tuan-tuan? Tak keluar tak zakat tuan-tuan? Kalau mengikut negeri Selangor tuan-tuan, duit simpanan kita, kalau kita simpan RM14,036 ataupun RM38 tak silap saya, RM14,038 cukup setahun. Maka hendaklah kita keluarkan zakat 2.5%. Cukup setahun. Cukup haul setahun, cukup nisak. Nisaknya adalah RM14,000. Maknanya kalau duit simpanan kita kurang daripada RM14,000, tak perlu keluarkan zakat. Tak. Zakat ni satu benda yang sangat besar dalam Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pernah memerangi tuan-tuan golongan yang enggan keluarkan zakat, sehingga mereka ini ditundukkan oleh Allah. Dan mereka yang enggan keluarkan zakat ini diisytiharkan sebagai murtad. Diisytiharkan sebagai murtad dan wajib diperangi. Itulah yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di dalam satu peperangan Yamamah, memerangi golongan yang enggan keluarkan zakat dan golongan yang mengaku dirinya sebagai Nabi, Musallamatul Kadzab. Yamamah ni tuan-tuan negeri yang berada di selatan negara Teluk lah hari ni. 700 para sahabat mati di dalam peperangan tersebut. Sebahagian daripada sahabat yang wafat, yang syahid adalah yang terdiri daripada mereka yang hafal Al-Quran. Sehinggalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab begitu bimbang. Sehingga dia jumpa dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kamu tidak kumpulkan Al-Quran, nescaya Al-Quran akan hilang daripada dada-dada umat Islam. Jadi daripada situlah ijtihad Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar dikumpulnya Al-Quran. Saki-baki sahabat yang menghafal Al-Quran, kemudian Al-Quran yang dahulunya ditulis di pelepah-pelepah tamar, di kulit-kulit binatang, yang ketika itu disimpan tuan-tuan di rumah Hafsah, isteri Nabi SAW, dikumpulkan balik, dijadikan satu Quran tuan-tuan. Tiba zaman Sayyidina Osman tuan-tuan, dijadikan satu mazhab, satu qiraat sahaja tuan-tuan. Begitu tuan-tuan. Jadi zakat ni satu benda yang sangat penting tuan-tuan. Jadi kalau kita ada akaun, katakan 3 akaun, MyBank pun ada, kita simpan, CIMB pun ada, kita simpan, bank apa lagi? Bank apa ni? Bank apa lagi tuan-tuan? Ikutlah bank apa lagi ke? MyBank ke, CIMB ke, Giro ke tuan-tuan? Dah. Mungkin hak ni 5,000, hak ni 5,000, hak ni 5,000. Oh, 5,000 tak payah keluarkan zakat. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena campur semua sekali. 5,000, 5,000, dah 15,000. Tengok duit-duit bawah bata tu. Berapa lama dah kita simpan? Duit-duit dalam tabung tu bilang semua sekali. Tuan-tuan, cukup setahun kena keluarkan zakat, campur semua sekali. Kali dengan 2.5%. Dah. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Dah. Kalau duit tu kita keluar masuk. Duit gaji kita duk masuk setiap bulan 2-3 ribu. Kita pun ambil duit 2-3 duit tadi keluar untuk buat belanja. Buat beli minyak, buat beli lauk, buat bayar rumah, apa semua sekali keluar masuk macam mana nak kira. Jadi kaedahnya tuan-tuan, kita pergi ke bank tuan-tuan. Cukup setahun kita pergi ke bank. Contohnya paling senang sekali awal tahun ke, ataupun bulan Ramadan ke, ataupun hari raya ke tuan-tuan. Saya biasa bulan Ramadan. Senang bulan Ramadan. Setiap tahun bulan Ramadan kita kira zakat tuan-tuan, senang. Sebab kita nak bagi zakat, nak bagi sedekah tuan-tuan pada bulan yang berkat. Bulan Ramadan ni ada tuan-tuan saudara mara kita, orang yang susah tuan-tuan, yang memerlukan bantuan, kita bantu mereka, keluarkan zakat. Seperti mana para sahabat, kata Anas bin Malik, bahawa para sahabat ni apabila tiba bulan Rejab, bulan Syaban, mereka keluarkan sedekah
dan mereka keluarkan zakat untuk membantu saudara-saudara umat Islam yang memerlukannya sebagai persediaan menyambut ketibaan bulan Ramadan. Ini para sahabat. Diriwayatkan apabila tiba bulan Rejab, bulan Syaban je, mereka keluarkan zakat, tuan-tuan. Maknanya pahalanya adalah berganda-ganda. Tuan-tuan, kita keluarkan zakat pada bulan yang mulia seperti ini untuk membantu mereka pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Jadi setiap tahun, tuan-tuan, kita pergi ke bank, kita minta penyata. Kita minta penyata. Bila kita minta penyata, kita tengok dalam dia punya akaun kita tu, keluar masuk. Hak yang kita simpan duit tu, tuan-tuan, berapa jumlah duit, nilai duit yang paling rendah. Nilai duit yang paling rendah. Nilai duit yang paling rendah itulah yang cukup setahun. Nah, kalau kita tengok hak bawah sekali, katakanlah 30,000. 30,000 tu keluar masuk. Mungkin minggu lepas baru masuk 20,000. Tak wajib keluar zakat. Sebab minggu lepas baru masuk 20,000, 5,000 kok. Bulan lepas, bulan 1 lepas baru masuk, tuan-tuan, 2,000. Hak tu tak wajib keluar zakat. Kita tengok nilai terendah. Nilai terendah, tuan-tuan. Dalam tempoh setahun tu, berapa nilai terendah? Boleh faham tak nilai terendah? Nilai yang paling rendah, yang ada, yang kita simpan, yang kita tidak kosek. Hak tu lah yang cukup setahunnya. Yang dikatakan cukup haunya. Katakan nilai terendahnya adalah 5,000. Sedangkan jumlah duit kita, tuan-tuan, satu Ramadan katakanlah 30,000. Bukan 30,000 keluarkan zakat, 5,000. 5,000 tak cukup lagi. Dia syarat dia 14,000. Tengok akaun yang kedua pula. My bank pula kata ke, nilai terendah 5,000. Tengok akaun yang ketiga. Kita banyak bank, tuan-tuan. 5,000. 15,000, tuan-tuan, kena keluarkan zakat dah. Kalilah, tuan-tuan, dengan 2.5%. Baru berapa ratus aja, 300 lebih aja, tuan-tuan. 400 aja. Lebih kurang, tuan-tuan. Tu aja daripada 15,000 tu, lebih kurang 400 aja, tuan-tuan, yang wajib kita keluarkan zakat. Itu adalah hak tuan-tuan, masyarakat, hak orang yang memerlukannya, bukan hak kita. Jadi biasanya orang yang bagi derma kepada saya, Aman Palestin, saya kata niat zakat dah. Kadang-kadang jemaah ni dia kata, "Ustaz, saya dah selalu keluarkan zakat dah, Ustaz." Saya kata, muda-muda dulu keluar tak zakat? Itulah tak pasti, Ustaz. Muda-muda dahulu kita ni kadang sayang duit, tak fikir sangat wajibnya zakat. Duit waktu tu pun gaji sikit je. Tak kira sikit, tak kira banyak. Bila kita dah simpan cukup setahun, penuh tak kira. Dia kata tak kira, niat zakat lah. Dia automatiknya apabila kita dah niat zakat, ditakdirkan, tuan-tuan, zakat kita lepas-lepas, tuan-tuan, tak clear lagi, tak cover lagi, dia akan dapat cover kan. Tak. Andai kata zakat kita dah selesai, tuan-tuan, dia jadi sedekah, tak ada masalah. Yang pentingnya, tuan-tuan, zakat kita kena clear, kena sempurna terlebih dahulu. Kalau mah pula, tuan-tuan, berapa? 85 gram. Kali dengan 2.5, macam tu, tuan-tuan. Itulah keluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita, dan juga menunaikan ibadat haji. Jadi kalau kita buat, tuan-tuan, 5 perkara ni, tuan-tuan. La ilaha illallah, sembah Allah, kemudian mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa, ibadat haji, insya-Allah, tuan-tuan, kita masuk syurga. InsyaAllah. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan syurga ni untuk kita orang mukmin? Tiba-tiba dicampaknya kita dalam api neraka. Tuhan campakkan kita pada api neraka ni sebab ada sebabnya. Sebabnya, tuan-tuan, sebab kita melakukan maksiat lah, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita bimbang. Amalan yang kita buat ni, tuan-tuan, rukun Islam ni takut tak sempurna. Takut tak sempurna. Maka sebab itulah Nabi SAW, tuan-tuan, baginda SAW sebut, selepas daripada tersebut, Nabi sebut apa? Nabi sebut, summa qala ala adulluka ala abwabul khair. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Selepas kamu buat, kamu laksanakan rukun Islam 5 perkara ni, Nabi suruh kita buat, tuan-tuan, amalan kebaikan dalam hidup kita ni. Maknanya
Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena buat amalan-amalan teras. Amalan teras ni adalah amalan fardu lah, ataupun juga disebut sebagai rukun Islam. Ni yang paling utama sekali. Kalau kita buat amalan teras tuan-tuan, insya-Allah kalau sempurna kita masuk syurga. Masalahnya seperti mana tadilah saya tanya kakak tu, kak pernah keluarkan zakat tak masa muda-muda? Tak pastilah ustaz. Dia kata muda-muda dahulu kita ni bukannya fikir sangat tentang zakat. Waktu tu pun gaji tak cukup kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun jenis tak faham sangat tentang zakat ni. Dia kata niat zakat. Itu masalah kitanya tuan-tuan. Takut kita muda-muda dahulu zakat pun tak selesai. Puasa pun tak selesai tuan-tuan. Sembahyang pun tuan-tuan banyak lagi hak tak qada. Ibadat haji yang kita buat hak kali pertama tu pun tuan-tuan bercampur di antara benda yang khurafat. Rukun haji entah ke mana, wajib haji entah ke mana, hak tu yang paling kita bimbang. Benda yang asas tu tak selesai. Hak tu yang paling kita bimbang tuan-tuan dalam hidup kita ni. Sebab itulah Nabi SAW menganjurkan kepada kita tuan-tuan buat pula amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan itulah dia dapat menampung akan benda-benda yang asas. Jangan kita duk fikir aku dah selesai dah rukun Islam ni, tapi sembahyang tak datang ke masjid, sembahyang sunat witir tak buat, sembahyang sunat duha tak buat, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tak buat, sembahyang sunat tahajud tak buat. Tak jadi tuan-tuan. Bukan tak jadi, takut sembahyang kita tu tuan-tuan tak sempurna. Sedangkan sembahyang yang sunat inilah yang disebut oleh Nabi abwabul khair. Inilah yang akan dapat menampung kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang asasnya tuan-tuan. Jadi bila kita dah masuk umur 60 tahun, lebih-lebih lagi tuan-tuan, 70 tahun, kita kena buat banyak amalan-amalan sunat lah. Amalan-amalan kebaikan ni tuan-tuan dalam hidup kita. Sebab kita bimbang tuan-tuan, amalan yang asas yang terah tu tak selesai. Kalau betul-betul kita selesaikan amalan teras, kita tak ada masalah tuan-tuan. Sebab Nabi SAW sebut di dalam satu hadis. Hadis yang diriwayat daripada Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan. Kata Abdullah Jabir dan Abdullah Al-Ansari, dia kata anna rajulan, bahawa dua orang lelaki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka mereka telah berkata, ara'aita iza sallaitu maktubat, apa pandangan kamu wahai Rasulullah kalau aku ni tak pernah tinggal sembahyang fardu 5 waktu, wasumtu Ramadan, aku ni tak pernah tinggal puasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa haramtul haram, aku mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haram, walan azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambahkan sesuatu daripadanya dengan amalan-amalan sunat. Adkhulul jannata, adakah layak aku masuk syurga? Tengok jawab Nabi, qala na'am, ya, layak dah kamu masuk syurga. Jika sekiranya sembahyang kamu jaga, puasa kamu jaga. Kenapa dekat sini tuan-tuan yang tak sebut sembah Allah la ilaha illallah, syahadah dia clear? Kenapa dekat sini tak sebut tentang zakat? Kenapa dekat sini tak sebut tentang haji? Tuan-tuan, jadi kata ulama, apa yang disebut oleh lelaki tersebut wa ahlaltul halal wa haramtul haram, tu dah termasuk. Dah termasuk sekali dah tuan-tuan rukun Islam yang 5 yang kita sebut. La ilaha illallah, sembahyang, zakat, puasa, haji, masuk semua sekali dah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, para sahabat ni tuan-tuan, dia nak rekah. Jadi dia sebut benda-benda yang asas sahaja. Dia tak sebut habis. Tapi Nabi fahamlah apa yang hendak ditanya oleh sahabat tadi. Kalaulah dia buat rukun Islam 5 perkara tu tuan-tuan, mengucap 2 kalimah syahadah, tauhid dia tuan-tuan clear,
tidak syirik kepada Allah, sembahyang, zakat, puasa, haji. Tuan-tuan, adakah layak dia masuk syurga tanpa dia buat amalan-amalan sunat? Nah, hak sunat langsung tak buat, tuan-tuan, layak tak masuk syurga? Kata Nabi, ya, boleh masuk dah syurga. Dah. Tapi dalam hadis ni, kenapa Nabi SAW, tuan-tuan, menjelaskan kepada kita, tuan-tuan, Nabi kata, hal adulluka ala amalin, ala adulluka ala abwabil khair. Nak dak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan, yakni amalan-amalan sunat yang akan dapat mengcoverkan, yang dapat menampung kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan wajib kita, yang dapat menampung dia punya rukun-rukun Islam kita. Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, Nabi sebut tadi, tuan-tuan, kita hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kata Nabi, perbanyakkanlah puasa sunat, kerana puasa sunat itu junnah, kata Nabi. Apa maksud junnah? Junnah ni maksudnya perisai. Jadi kita sempena berada pada bulan Rejab ni, tuan-tuan, disunatkan kepada kita berpuasalah sunat pada bulan Rejab ni, tuan-tuan. Bulan Rejab, bulan Syaban adalah bulan yang digalakkan untuk kita berpuasa. Dan bulan Rejab ini adalah salah satu daripada bulan-bulan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai bulan haram. Apa maksud bulan haram? Yakni bulan yang penuh dengan penghormatan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Nah, sesungguhnya bilangan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah di dalam ilmu azali Allah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak jadikan langit dan bumi ini, Allah dah tetap dah 12 syahran, yakni sebanyak 12 bulan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, daripada 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, 4 bulan daripadanya aku isytiharkan sebagai bulan haram. Apa maksud bulan haram ni? Orang-orang tua kita, tuan-tuan, orang ngaji pondok, terutamanya di tempat saya lah, di Kelantan, Terengganu, orang ngaji pondok, tuan-tuan, bila tiba bulan Rejab, bulan Syaban ni, mereka berpatah. Yakni berpatah, tuan-tuan, daripada makan dan minum. Yakni banyak mereka berpuasa, berpatah daripada melakukan maksiat. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan bulan haram. Diharamkan daripada makan dan minum, walaupun benda tu harus kan. Apatah lagi berpatah daripada melakukan maksiat, dan memperbanyakkan istighfar, taubat, ibadat, benda yang sunat, bersedekah dan seumpamanya. Itulah yang dimaksudkan dengan bulan haram. Kalau di zaman jahiliah, bulan haram ni mereka letak senjata, mereka tidak berperang. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tersebut, kata Allah, 4 bulan daripadanya aku isytiharkan sebagai bulan haram, yakni bulan yang penuh dengan kehormatan di sisi Allah. Jadi pertamanya, tuan-tuan, adalah bulan Muharram. Bulan Muharram tu bulan 1 dalam kalender Islam. Ni bulan Rejab ni, tuan-tuan, dalam kalender Islam dia bulan yang ke-7. Dah. Jadi kalau kita tengok bulan Muharram ni, kita tahulah sejarah dia. Memang banyak sejarah yang berlaku pada bulan Muharram. Nabi berhijrah bulan Muharram. Hijrahnya Nabi Nuh alaihissalam selamat daripada banjir bulan Muharram. Allah selamatkan, tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam daripada dibunuh oleh Firaun bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam terselamat daripada dibakar oleh Namrud bin Kanaan bulan Muharram. Ni bulan Muharram ni. Nah, sebab itulah bulan Muharram biasanya orang kacau bubu syuruk. Sebab sejarahnya kembali kepada zaman Nabi Nuh, selamat daripada banjir. Bila dah tersadar kapalnya di Bukit Judi,
Dah, dikupunya makanan, biji-bijian. Buatlah bubur Asyura. Itu sejarah awalnya, tuan-tuan. Dah. Dapat kepada kita bulan Muharram ni tuan-tuan kacau surau sehinggalah tuan-tuan tak puasa. Dah. Sedangkan disunatkan kita berpuasa pada 10 Muharram, pada 9 Muharram, hari Tasu'ah. Dapat pada Syiah 10 Muharram pula tuan-tuan duk tibai orang sampai ke berdarah, tuan-tuan. Dah. Jadi kalau bulan Rejab ni pula banyak berlaku peristiwa. Antaranya adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dah, berlakunya peristiwa dalam sejarah Islam bulan Rejab ni banyak, tuan-tuan. Kemudian bulan Rejab, bulan yang ketujuh. 2 bulan lagi bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Itulah bulan yang 11 dan bulan 12 dalam kalender Islam. Dan kita tahulah bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah ni adalah bulan haji. Jadi sesiapa yang tidak berniat ibadat haji pada bulan Syawal, pada bulan Zulkaidah dan 10 awal bulan Zulhijjah, dia tak dapat ibadat haji dia. Ibadat haji ni tuan-tuan boleh kita niat 1 Syawal lagi, tuan-tuan. 1 Syawal lagi. Dia musim haji ni bermula daripada 1 Syawal. Orang yang buat haji ifrad, kalaulah dia nak berniat daripada 1 Syawal boleh. Tapi nak sampai ke 10 Zulhijjah tu tuan-tuan lamalah. 2 bulan 10 hari. Nah, 10 Zulhijjah tu barulah tanggalkan ihram. Selepas daripada melontar, selepas daripada bercukur. Itulah bagi orang yang buat haji ifrad. Haji ifrad ni adalah haji yang paling baik. Jadi sesiapa yang termis daripada berniat ibadat haji selepas daripada 10 hari raya haji tu tuan-tuan, tak dapat dah ibadat haji. Sebab ibadat haji paling akhir sekali boleh kita niat tuan-tuan sebelum subuh hari raya 10 Zulhijjah tu tuan-tuan, hari raya haji. Tu dia, tuan-tuan. Jadi itulah istimewanya bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah ni. Dah. Jadi 4 bulan ni Allah istiharkan bulan haram. Dah. Jadi Nabi SAW sebut, tuan-tuan, bahawa puasa Ramadan wajib, tapi sesiapa yang nak puasa sunat, itu adalah amalan kebaikan yang banyak menampung kekurangan-kekurangan kita. Terutamanya tuan-tuan kekurangan pada bulan Ramadan. Bahkan puasa ini kata Nabi junnah, dapat memelihara kita daripada api neraka. Junnah ni maksudnya perisai lah, perisai daripada api neraka, perisai daripada melakukan maksiat. Sehinggalah orang yang nafsunya kuat, dia tak boleh kahwin. Nabi suruh puasa, sebab puasa ni dia dapat menahan diri kita, junnah, menghalang diri kita ni tuan-tuan daripada maksiat, tuan-tuan. Puasa mata, puasa tangan dan segala-galanya. Yang kedua, Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, Nabi suruh keluarkan zakat. InsyaAllah kita azan dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wassalatul qaimah. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis kita tadi, Nabi sebut apa? Nabi kata Nabi sebut tentang sedekah, tentang zakat. Maka kata Nabi SAW, selain daripada zakat, maka hendaklah kita banyak bersedekah. Itu amalan-amalan kebaikan lah tu, tuan-tuan. Sebab sedekah tadi kata Nabi SAW tu tudfi'ul khati'ah. Dia dapat memandangkan akan dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, seperti mana air dapat memadamkan api. Jadi hebatnya sedekah ni tuan-tuan, dia dapat memadamkan dosa kita, menghapuskan dosa kita seperti mana air dapat memadamkan api. Jadi yang pertama tadi Nabi sebut berkaitan dengan tentang puasa. Puasa Ramadan selesai ke tak? Selesai, boleh masuk syurga dah tu kalau selesai tuan-tuan. Tapi kita bimbang, masa puasa Ramadan kita pun banyak kesalahan-kesalahan yang kita laku. Maka hendaklah disunatkan kita puasa sunat banyak-banyak. Puasa sunat lepas Ramadan, Syawal, puasa sunat hari Isnin, hari Khamis, puasa sunat pada bulan Rejab ni tuan-tuan. Kemudian Nabi perintahkan kita supaya keluarkan zakat. Masalahnya tuan-tuan, kalau kita betul-betul keluarkan zakat, masuk syurga dah kita. Tapi mudah-mudah dahulu kita keluarkan zakat ke tak tuan-tuan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita ni esok lusa kita nak mati dah. Kita duk simpan duit pun nanti tinggal saja juga. Orang yang hidup tuan-tuan akhirnya akan bolok semua harta kita. Mereka tak ingat dah tuan-tuan kita yang duduk dalam kubur ni. Sebab itulah kita kena fikirkan juga habuan kita dalam kubur ni tuan-tuan. Kita kena fikirkan juga habuan kita dalam kubur ni. Apa kesudahan kita dalam kubur ni. Jangan kita duk tinggalkan semua kepada orang yang hidup. Orang yang hidup ni belum pasti lagi ingat kepada kita. Jadi semasa kita hidup ni, perbanyakkanlah keluarkan sedekah. Keluarkan sedekah. Sebab sedekah ni kata Nabi, tudfi'ul khati'ah. Dia boleh memadamkan akan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, seperti mana air boleh memadamkan api, begitulah sedekah ni hebatnya, dia boleh memadamkan neraka, api neraka. Kemudian Nabi SAW sebut tentang sembahyang. Kalau kita sembahyang maktubah yang difardukan oleh Allah tuan-tuan, betul-betul kita jaga, insya-Allah masuk syurga kita. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita muda-muda dahulu, sejak akhir balik dahulu, kita sembahyang ke tak? Dan kita qada ke tak tuan-tuan sembahyang kita? Jadi kalau kita tak pasti tuan-tuan berapa banyak sembahyang yang telah kita tinggalkan, kita qada lah sekadar yang mampu, ataupun paling kurang jangan kita tinggalkan sembahyang sunat. Sebab masalah qada sembahyang ni tuan-tuan khilaf di kalangan ulama. Tapi mengikut jumhur kita,
Jumhur alim ulama daripada mazhab Syafi'i dan seumpamanya kita kena qada lah. Dan tak perlulah kita bimbang, kita bilang banyak mana dah kita tinggalkan solat kita. Dalam masa yang sama, perbanyakkanlah sembahyang sunat. Dan di antara sembahyang sunat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, adalah sembahyang malam. Jadi sebenarnya saya nak sambung berkaitan dengan sembahyang malam, sembahyang sunat witir ni. Sebab sembahyang sunat witir ni, tuan-tuan, adalah sembahyang malam yang sangat afdal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan. Jadi malam ni tak sempat kita nak hurai lebih lanjut lagi berkaitan dengan sembahyang sunat witir. Pada bulan lepas saya dah sentuh sedikit tentang fadilat dan kelebihan sembahyang sunat witir ni. Jadi dalam banyak-banyak sembahyang sunat ni, tuan-tuan, adalah sembahyang sunat witir lah. Jadi sembahyang sunat witir ni termasuk sembahyang malam, tuan-tuan. Dah Nabi sebut as-salatu rajulu fi jawfil lail, sembahyang seorang lelaki pada pertengahan malam. Mana pada pertengahan malam. Lepas isyak tu dikira malam dah. Tuan-tuan, sampai ke subuh. Jadi kita boleh sembahyang sunat witir lepas daripada isyak. Kalau tak nak sembahyang witir selepas daripada isyak, kita bangun selepas daripada subuh, tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Sajadah. Tatajafa thumma tala, kemudian baginda membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa maksudnya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i? Maka dijauhilah lamunan-lamunan kanannya daripada tempat pembaringan. Tatajafa junubuhum. Junubuhum ni lambunan kanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Sajadah ni bahawa sifat orang mukmin adalah dia menjauhkan lamunan kanannya daripada tempat pembaringan, yakni daripada tilang dia, daripada katilnya. Maksud menjauhkan ni, tuan-tuan, bukan maknanya kita tidur dekat latar je. Maksudnya maknanya kita bangun waktu malam, tuan-tuan. Tak larat nak bangun pukul 3, pukul 4, tak apalah setengah jam sebelum daripada subuh. Asalkan istiqamah kita buat. Kita boleh buat, tuan-tuan. Istiqamah, tuan-tuan. Tak payah ke kita mati. Dapat bangun setengah jam sebelum daripada subuh pun, alhamdulillah dah dapat sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Dapat sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Dapat sembahyang sunat witir 3 rakaat. Lepas tu berzikir sedikit. Lepas tu, tuan-tuan, berdoa. Lepas tu azan subuh, pergi ke surau, pergi ke masjid. Masya Allah, tuan-tuan, pahalanya sangat besar. Tatajafa junubuhum, maka dijauhilah lamunan kanannya anil madaji'i, daripada tempat pembaringan. Khaufan wa tama'ah, dalam keadaan dia takut. Dia buat demikian sebab takut, tuan-tuan. Takut amalan kita yang dulu-dulu ni Tuhan tak terima. Sembahyang kita dulu apa cerita, amalan-amalan kita dahulu apa cerita. Wa tama'ah, dan tomok, yakni tomok nak pahala, tuan-tuan. Sebab kita bimbang kalau lah kita mati, tuan-tuan, amalan kita tak dapat nak tampung, maka kita pun, tuan-tuan, cuba nak coverkan balik amalan kita tadi, tuan-tuan, dengan amalan-amalan sunat. Di antaranya adalah sembahyang sunat di waktu malam. Jadi sembahyang sunat di waktu malam ni, tuan-tuan, adalah di antara sembahyang yang paling afdal lah, tuan-tuan, amalan yang paling afdal. Jadi insya-Allah lah kita akan sambung cerita berkaitan dengan sembahyang malam, terutamanya sembahyang witir. Sebabnya kebanyakan daripada kita ni, tuan-tuan, sembahyang sunat witir ni kita buat bulan Ramadan aja. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat witir. Sehingga diriwayatkan daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah kata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat akan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Yang pertama, bisyami salasati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan paling kurang. Mana-mana puasalah. Lebih-lebih lagi bulan Rejab ni, hari Isnin, hari Khamis pun boleh.
Dah, setiap bulan. Dan ada ulama kata setiap bulan ni adalah 13, 14, 15 puasa Yaumul Abiyad. Ini puasa yang Nabi tak pernah tinggal. Rakaat duha, jangan kita tinggalkan juga 2 rakaat sembahyang sunat duha. Jadi sembahyang sunat duha ni waktunya panjang tuan-tuan. Selepas masuk waktu lepas saja habis waktu syuruk sehinggalah jam pukul 12 tuan-tuan. Dalam mazhab Hanafi tuan-tuan sehinggalah 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Dah 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Ya Allah, panjangnya tuan-tuan. Pukul 1 apa? Pukul 1 10 minit. Dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sehinggalah matahari tegak di kepala. Maknanya panjangnya sembahyang sunat duha ni. Sehingga ulama kata amalun qasir, amalan yang paling ringkas, wa ajrun kabir, tetapi pahalanya, ganjarannya adalah sangat besar. Kalau kita ada isteri kita, mak kita, ayah kita, masih lagi sihat. Maksud sihat tadi maknanya bukan nyanyuk lah. Minta lah dia, mak, ayah, sembahyang sunat duha dah hari ni. Apa benda sembahyang sunat duha? Ceritalah sikit tuan-tuan, kita dah cerita panjang dah. Fadilat dan kelebihan sangat besar. Tak ada dah amalan lain tuan-tuan yang boleh kita buat. Inilah amalan saki-baki umur kita ni tuan-tuan. Kemudian wa an utira qablan an arqud, dan sembahyang sunat witir sebelum tidur. Jadi kenapa Nabi pesan kepada Abu Hurairah ni tuan-tuan sembahyang sunat witir tuan-tuan sebelum daripada tidur? Sebab kalaulah kita dah tertidur tuan-tuan, sedar subuh pukul 7 ke, habis witir pada hari tersebut tak buatlah witir. Sedangkan sembahyang sunat witir ni pahala dan ganjarannya adalah sangat besar tuan-tuan. Jadi kita buatlah sekadar yang kita mampu. Jadi dalam masa yang sama tuan-tuan, kita mengharapkan politik negara kita ni tuan-tuan berada dalam keadaan yang baiklah tuan-tuan. Jadi ada hikmahnya juga tuan-tuan. Saya tengok pergolakan politik ni, walaupun saham negara kita habis jatuh 400 juta tuan-tuan hilang, tapi itu saya duk perhati 400 juta yang hilang tu tuan-tuan, kebanyakannya kilang arak. Kilang arak tuan-tuan lari habis saham-saham dia. Dia takut sangat jatuh kerajaan ni tuan-tuan. Naik kerajaan baru ni, arak-arak ni tuan-tuan, dia takut sangat. Sebab tu dia pun tak nak hukum pemandu mabuk ni tuan-tuan, sebab dia berkait rapat dengan kilang arak ni tuan-tuan. Jadi hari ini kita tengok tuan-tuan, yang sebelum ni duduk anti sangat kepada Islam, anti sangat pada Melayu tulisan Jawi pun anti tuan-tuan. Hari ni pakai songkok, pakai songkok comel belaka dah. Pakai kebaya comel bersompang, bukan main lagi. Lebih Melayu daripada Melayu tuan-tuan. Tapi kalau kita sendiri tak sedar, tak tahulah, sehingga kita masih lagi ditipu tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan, saya dah tengok sekarang ni tuan-tuan, kalau sebelum ni orang duk pertikaikan institusi raja, duduk hina agung kita dan seumpamanya, sehingga ada di antara mereka yang cuba untuk menghapuskannya. Mereka keluarkan pandangan, dia kata perlu hapuskanlah sistem raja ni, habis duit gayak aja, dia kata duk bayar gaji raja berapa, agung berapa. Tapi hari ini terbukti institusi raja ni tuan-tuan yang berkuasa dan dapat menyelamatkan negara kita. Tak pernah pakai songkok tuan-tuan, hari ni pakai songkok belaka tuan-tuan. Duk pakai semutar dia tuan-tuan, sebelum ni hari ni pakai songkok dia tuan-tuan, takut hilang kuasa. Jadi dengan adanya institusi raja sultan kita ni lah tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, negara kita akan jadi aman. Kalau tidak, tak tahu huru-hara habislah. Yang mencemuh dulu hari ni datang menyembah raja. Daulat tuanku, baru tahu tuan-tuan. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, sebagai orang kata apa, perencah rasa aja. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan Allah bagi keamanan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم يا كريم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله، تقبل الله منا ومنكم.